Baik, itu tadi sebahagian daripada sedutan perkongsian daripada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, dan sekarang ini kita bersama dengan penganalisis sukan terkenal kita Rizal Hashim untuk kita dapatkan respon mengenai penjelasan Menteri YB Hannah Yeoh dan juga CDM Datuk Nasir Ali. Assalamualaikum Rizal, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akbar. Okey, Baik, Alhamdulillah. baik Rizal, saya pasti anda mengikuti perkongsian penuh YB Menteri mengenai pasca Sukan C. Jadi saya mohon pandangan Rizal terlebih dahulu tentang penjelasan YB Menteri. Apakah anda setuju dengan butiran yang dikongsikan mengenai menjawab persoalan tentang kegagalan kita meraih 40 pingat emas, ataupun ada juga yang rasanya tak relevan dengan jawapannya? Saya rasa ialah Menteri Belia dan Sukan kena mengambil kira pelbagai faktor, ya. Membentangkan laporan kepada publik ni bukan mudah apabila kita gagal memenuhi sasaran untuk mendapat 40 pingat emas. Bagaimana report atau laporan yang terperinci ini disediakan oleh Majlis Sukan Negara sebagai badan yang menyelaraskan semua program-program sukan prestasi tinggi untuk semua tamasya, bermula dengan tamasya Sukan C. Kita lihat juga ada beberapa justifikasi bagaimana dan juga bagaimana kita dah hilang pingat sebelum kita menyertai Sukan C di Kemboja. Juga pelbagai isu dan pelbagai faktor seperti atlet naturalisasi dan bagaimana Kemboja boleh melonjak dari negara yang sekadar mengutip 9 pingat emas di edisi yang lalu terus mengutip 81 pingat emas dengan mengambil kesempatan daripada peraturan atau artikel 34 dalam Persekutuan SEA Games Federation, untuk menentukan disiplin dan acara-acara sukan yang boleh membantu dan memihak dengan ketara dari segi pengungutan pingat untuk negara penganjur. Jadi bagi saya semua laporan yang terperinci yang disediakan, yang dijelaskan oleh Menteri Belia dan Sukan itu saya rasa amat relevan. Okey Rizal, pasca Sukan C Kemboja ni juga dikaitkan dengan politik di mana jumlah dana yang berkurangan dikatakan antara punca prestasi tidak memuaskan dan sebagainya. Komen Rizal. Ya, seperti yang kita maklum dalam sidang akhbar yang sama tadi, Tan Sri Norza Zakaria sebagai Presiden Majlis Olimpik Malaysia mengatakan bahawa kestabilan atau ketidakstabilan politik dan keadaan semasa ini banyak boleh menjejaskan perancangan jangka masa sederhana, jangka masa panjang untuk sukan negara. Tetapi kita lihat juga bagaimana senarionya adalah begini. Majlis Sukan Negara bergantung sepenuhnya kepada peruntukan yang di bajet kerajaan persekutuan. Jadi kita setiap tahun kita tertunggu-tunggu apakah bajet itu ditambah atau dipotong berdasarkan pendapatannya dan juga jumlah hutang yang ditanggung oleh kerajaan. Cumanya jika kita hendak dana yang berterusan yang lebih tinggi, kita juga kena pastikan bagaimana dana itu diuruskan dengan baik. Cuma saya tidak bersetuju jika ketidakstabilan politik ini dijadikan alasan utama. Kerana adanya Majlis Sukan Negara sejak 1971 ikut akta, kemudian diaktifkan semula pada 1982 yang menjadi agensi kerajaan yang stabil tanpa mengira siapa Perdana Menteri, siapa Menteri Belia dan Sukan. Adanya juga Majlis Olimpik Malaysia yang mewakili semua persatuan-persatuan sukan kebangsaan sebagai badan payung. Jadi kepimpinan kedua-dua sama ada agensi ataupun NGO ini stabil dan dipilih secara demokratik, terutama untuk MOM. Manakala agensi seperti MSN adalah lantikan Menteri Belia dan Sukan. Jadi bagi saya selagi bayangkan tidak lama dahulu ada Menteri Belia dan Sukan yang mengatakan KBS pun tak perlu wujud. Tetapi sekarang ini kita kena pastikan bahawa Menteri pun tidak boleh terbabit secara langsung dalam apa-apa keputusan-keputusan yang mikro.
Jadi ini antara beberapa perkara yang harus diperhalusi yang tidak ramai yang faham. Okey, menarik Rizal kalau kita panjangkan. Tetapi Rizal, tadi kita dapat dengar dengan jelas di mana YB Menteri menyuarakan di mana beliau mahu semua persatuan sukan perlu sama-sama memikul tanggungjawab kegagalan ini. Pertama, yang kedua perlu ada reformasi. Jadi memang itulah sepatutnya kan perubahan. Tetapi pada pandangan Rizal, apakah wujud persatuan sukan yang lepas tangan? Bila nak pergi, dia nak letak atlet dia. Bila gagal, baling batu, sembunyi tangan. Dia diam je. So macam mana keadaan ni Rizal? Ya, zaman sekarang ni semua orang ada social media, semua orang kita kena terbuka dalam merangka apa-apa dasar dan sudah tentu Persatuan Sukan Kebangsaan harus memikul tanggungjawab mereka juga kerana mereka lah yang berbincang, masuk bengkel, berbincang dengan wakil MSN, ISN, MOM, apakah prospek pingat untuk sukan Asia Tenggara, Sukan C kali ini. Dan tetapi pada masa yang sama, kita juga kena fikir kalau dulu banyak program-program ini dijana atau dipacu oleh Majlis Sukan Negara manakala dalam menerusi jawatankuasa bantuan JKB. Mereka ada berbincang sama-sama ya. Cuma sekarang ini kalau katakan persatuan tidak ada duit, macam mana mereka nak jalankan aktiviti? Mereka bergantung kepada dana daripada MSN. Kemudian dana MSN pula bergantung pada peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Kalau mengikut kata Tan Sri Nozak, ini tidak cukup. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kerjasama daripada sektor swasta, bagaimana tadbir urus yang terus cekap mesti dilaksanakan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan. Jadi saya rasakan mesti ada beberapa affirmative action. Kalau YB Hanayo nak perkenalkan sesuatu yang baru, inilah peluang untuk beliau buat sesuatu, tetapi pada masa yang sama kena ambil kira semua pendapat semua pemegang taruh dan mendengar pihak yang ikhlas. Okey. Okey, menyentuh perkara sama, mungkin Rizal boleh panjangkan sedikit apakah mungkin langkah yang Rizal mungkin harapkan daripada YB Hanayo untuk kita lakukan satu langkah segera yang boleh memberikan result yang cepat? Kalau kita nak result yang cepat, dari segi training program ni sudah tentu kita perlukan kepakaran teknikal, jurulatih-jurulatih yang baik untuk melatih atlet yang ada kualiti. Mereka kena kenal pasti bakat, kena go through proses. Kalau dalam acara renang misalnya, dulu Alvin Chia, Alex Lim Keng Liat, semuanya mereka berpangkalan di Amerika Syarikat. Sekarang ini apakah proses itu masih lagi berlaku? Mereka kena diberi peluang. Sebagaimana Azim Fahmi dalam olahraga, Sherin Samson Valleyboy adalah dua atlet yang berpangkalan di luar negara. Bagaimana atlet-atlet lain pula? Jadi ini antara prosesnya. Tetapi pada masa yang sama, dari segi dasar, bagaimana nak memastikan kita bina juga keupayaan untuk Persatuan Sukan Kebangsaan tanpa mereka terlalu bergantung kepada dana daripada MSN. Jadi saya nak cadangkan kalau adanya Safe Sports Code, kita perlu juga ada kod ataupun kod tata cara atau tadbir urus sukan. Ya, di mana MSN boleh menyalurkan dana mengikut tier, mengikut peringkat. Jadi peringkat 1 mungkin 1 juta setahun, peringkat 2 2 juta, peringkat 3 10 juta setahun untuk sukan-sukan elit. Dan mereka harus tanda tangani kod ini, kemudian mereka akan dapat duit itu terus dan kita serahkan pada Persatuan Sukan untuk merencanakan hala tuju mereka sendiri, manakala MSN sebagai badan yang memantau. Jika mereka tidak ada result, dana itu mesti ditarik balik. Ini adalah kod tata cara yang ada di United Kingdom. Mungkin model ini boleh kita sesuaikan dengan budaya dan ekosistem yang ada di Malaysia ni, Akbar dan Su. Okay, baik. Rizal, satu pandangan yang telus jitu dan saya dah nampaklah calon untuk jawatankuasa tadbir urus untuk Sukan Negara siapa selepas ni. Yang terbaik Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi.